guys, hari ini bersama dengan Faiz Azmi. To be frank, KWSP ni dia bukannya nak mengkayakan kita. Dia cuma nak tolong pegang duit ni dan replace kita punya income nanti bila kita retire. So, bila nak ada replacement of income selepas kita retire tu, duit tu kena kekal lah. So, nak kata nak dapat 10% tu memang tak lah. 10% is very risky. EPF kena buat benda yang bukan-bukan. Dia kena invest banyak dalam equity. Tapi yelah, kalau high risk, high return, high risk pula Faiz. Betul. So, kalau kita tengok dia punya pecahan kejap dia buat konten pagi tadi. So, pecahan untuk dia punya asset dia dekat equity dia 42%, fixed income instruments 42%. Dia 46%. So, fixed income instruments as we know lah, dia macam government securities, bond loans. Pulangan dia kurang sedikit lah sebab it is more secure. Yep. So, EPF ni tak boleh letak. Yang equity ni dia banyak invest dekat overseas Faiz. Dia ada invest overseas tapi bukan banyak sangat lah. Kalau tak salah about 30% plus je. Tapi 30% plus ni daripada overseas investment ni memberikan pulangan lebih daripada 50%. So some of you guys might say, lebih daripada separuh. Yes, lebih. Tapi some of us might say, kenapa tak invest kat luar je? Ini satu hal lagi. So PMX pun ada bagi tahu, bawa balik fund semua tu invest kat Malaysia. so EPF dan ada GLICs and GLCs maybe sekarang ni dalam satu conundrum. Terutama sekali company macam PNB dan ASMB diorang baru je nak ikut EPF sebab dia start lambat sikit lah. Aku pun nak invest lah overseas. Dah PMS kata invest balik kat Malaysia. So tarik balik, patah balik. So sekarang ni diorang ada dua, apa dia panggil lah, conundrum lah macam saya cakap tadi. Dia punya tujuan, dia punya purpose ni untuk EPF dan ASMB ni adalah dia similar lah, bukan sama. Tapi memberikan, salah satunya adalah memberikan pulangan yang baik lah kepada dia punya pencarum ataupun investors for ASB. Tapi dia tahu dia punya pulangan banyak sikit tu, opportunity lah. The worldwide is so much bigger than Malaysia kan. Malaysia ni market dia rather small. So now bila PMX bukan paksa pun, dia just call je untuk bawa balik all these funds sedikit sebanyak ke Malaysia untuk invest more lah. Dia punya percentage tu kena tinggikan sikit ke Malaysia. Takutlah ada perubahan dari segi pulangan going forward. And not to mention our Menteri Kewangan kedua adalah baru je masuk. Sebelum ni beliau adalah CEO of KWSP. So macam dia kena loyal kepada KWSP ataupun dia kena loyal kepada kabinet dan juga kerajaan. Itu Faiz, lagi satu yang menarik Faiz kalau kita tengok dan yang menarik satu lagi yang kita kena highlight jugalah, benda ni mungkin orang tak perasan. Kalau kita tengok dia dari segi pulangan antara konvensional dan juga syariah. Sebelum ni kalau kita tengok gap dia agak besar Faiz. Contoh macam tahun 2021 syariah 5.65 dan juga konvensional 6.1. Dan tahun 2022 syariah 4.75 dan juga konvensional 5.35. Tapi untuk tahun 2023 ni dia macam dia punya gap cuma 0.1% saja. So apa sebenarnya yang cuba nak dibuat oleh KWSP? Adakah ni antara satu strategi KWSP nak tarik pendeposit terutama orang Muslim untuk melabur dalam patuh syariah macam ni? Okay, so first of all, before I jawab soalan tu kena faham that KWSP ni dia tak reservekan dia punya gains tu untuk tahun ini kepada tahun depan. Tak ada. Dia whatever dia punya gains dia dapat pada kali ini, dia akan bagi. Dia bagi bagi. And then tu nombor satu. Nombor dua adalah dia tak bagi dividen based on unrealized gains. Maknanya gains yang maybe dia ada asset, syariah compliant punya asset ke, yang dia potential tak jual lagi, tapi dah naik lah dia punya value. So dah ada gains kat situ on paper. Dia tak jual lagi. Dia tak akan bagi dividen based on gains yang tak realized. Dia kena ada duit tu dalam tangan dia. Maybe dia dispose asset tu ke, ataupun dia dah dapat dividen daripada asset tu, dapat rental ke whatever lah, dapat kupon, bond kupon ke, baru dia boleh bagi. So nak dikatakan 5.5 dan 5.4% ni gap dia kecil, maknanya perbezaannya dalam bentuk fund performance lah. So syariah punya fund performance ataupun aset-aset dia memang kebetulan ataupun based on good strategy lebih baik. Atau tak kata lebih baik lah sebab 5.4% dia kan rendah 0.1% daripada 5.5%.
Tapi gap dia dah berubah lah. So maybe perception of Syariah compliant punya fund ni dah bertambah baik. Ataupun conversion punya fund pun maybe tak sebaik mana. So benda ni bukannya kita tak boleh kata dia sengaja buat 5.4, lagi satu bagi 5.5. Tak boleh lah kata macam gitu. In my opinion memang memang demand for Syariah compliant punya fund tu memang dah lebih baik lah. I think pada saya nak petik lah apa yang dikatakan oleh bekas CEO Amir Hamzah. I think baru-baru ni masa dia masih baru saja dilantik oleh dekat dalam kabinet lah sebagai Menteri Kewangan kedua. Saya pernah baca dia punya statement tu yang mana dia cakap dia nak in the future EPF punya patuh syariah ni dia menjadi lebih kompetitif berbanding mungkin dia tak dapat nak reach sampai conventional punya dividend rate, tapi dia nak lebih kompetitif dan I think dia akan do something untuk mengecilkan gap ni supaya orang lebih berminat lah untuk invest dalam patuh syariah. I think for me lah, from what he said is that it seems like the direction is going that way. Dan kalau kita tengok Faiz at the end of 2023, I think Ahmad Mazlan pada masa tu adalah Menteri Kewangan kedua. Betul. Dia pernah buat satu statement yang mana bermula 1 Januari, maksudnya tahun ni lah, aset patuh syariah dia akan dipisahkan daripada konvensional. So maksudnya sebelum ni dia letak satu aset kan, dia invest macam tu je. Tapi sekarang ni dia dah separate. Maksudnya dia syariah ni dipisahkan. So selepas ni syariah mungkin ada lebih kebebasan untuk invest dekat mana-mana aset yang atau pelaburan yang mana dia rasa boleh dapatkan pulangan yang lebih tinggi pada masa akan datang. Macam mana Faiz? What do you think? Yeah, it's not impossible lah. Kalau kita tengok the trend of Muslim countries, the Islamic finance punya industry ni is growing. Kita pergi sukuk pun is very good sekarang growing, ni. So tak mustahil lah. And then kita kena faham Syariah compliant funds ni tak semestinya di invest dalam Islamic company sahaja semata-mata. Tidak. Syariah compliant fund ni adalah di invest dalam company yang telah di certifiedkan to be Syariah compliant. Obviously, company yang deal in arak, dalam entertainment, weapons kot kalau tak salah, tak boleh masuk dalam this Syariah compliance fund. Tapi everything else is okay. Contoh, I bagi tahu you, maybe Nestle, I assume okay, kalau based on makanan tu saja, it should be Syariah compliant. Tapi is it a Muslim company? Tidaklah. So tak salah pun kita sokong Syariah compliance punya fund ni. And itu satu. Nombor dua, kalau you tahu pasal ESG, environmental, societal dengan social governance, dengan governance punya movement tu, bukan movement mission lah. Dia memang selari dengan konsep syariah. Okay, dia memang selari. Bila I baca dua-dua kan, macam lebih kurang sama je. Lebih kurang sama. Of course lah, kalau ESG tu dari segi bunga tu, dia punya pinjaman ke bagi duit macam bank dia allow lah. Tapi for syariah tak boleh untuk bank. Kalau nak bank, dia kena financier. Maknanya pinjaman tu jadi pembiayaan. Kalau ada keuntungan datang daripada profit ataupun charge, bukannya dari segi interest. Tapi dia similar. So this is good movement lah for the whole market. Tak ada masalah pun sebenarnya. Kita pun antara pengeluar sukuk terbesar dekat dunia, if I'm not mistaken. Betul. So I think potensi ni mungkin I think when maybe the economy is recovering dan juga ekonomi bertambah baik, I think pulangan daripada sukuk ni mungkin akan bertambah baik jugalah. Betul. Lagi satu Faiz, ramai orang tanya ni pun pasal ringgit. Ramai orang tanya, cakap ringgit lemah tapi KWSP boleh bagi pulangan baik pula. Kenapa macam tu Faiz? As we know, KWSP punya aset pun pegangan dia ada juga dekat overseas, luar daripada Malaysia. Aset-aset semua ni dipegang dalam currency luar negara lah, termasuklah British Pounds, termasuklah US dollar. So this is an issue lah yang KWSP terpaksa face. Kalau kita perasan tahun lepas, tahun 2023, sepanjang tahun tu lah, dari quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4, berita tentang KWSP ni mendapat gains yang banyak
33% increase compared to the same period last year. To 48 billion rasanya untuk tahun 2023 for the first 9 months. So kita nampak benda tu macam a positive result for KBSP. Tapi dalam macam sangat bagus sangat, memang kita macam happy lah for KBSP kan. Okay, tapi I tahu for a fact that orang dalam KBSP ni dia macam, alamak, kau pergi cakap macam ni buat apa? Spoil sebab yelah kan, kau buat macam tu kan orang dah expect big numbers. Tapi gains yang diperkatakan tu semua tu adalah gains yang mark to market. Maknanya dia mainly caused by fluctuation dalam foreign exchange. As we know, for the past 1 year, ringgit Malaysia jatuh. So whatever asset yang you pegang dekat overseas ni, dia akan di-re-evaluatekan pada ringgit Malaysia pada harga yang lebih tinggi. So and then this asset ni maybe KBSP tak nak jual pun. Memanglah dia untung bila kau tengok dalam bentuk ringgit, tapi aset tu dalam bentuk US dollar standard je, maybe dia naik macam itulah. Tapi bila dah naik dekat sana based on US dollar, kau convert pula ke Malaysia, Malaysia ringgit, kau nampak wow, benda ni tinggi. So selagi KBSP tak jual aset-aset tu, dia tak realisekan the gain, dia tak boleh bagilah that gain sebagai gains letak quotation marks sebagai dividen kepada pencarum. Itu nombor 1. Nombor 2 pula, dia isu yang KBSP akan face lepas ni is, kalau betul lah ekonomi cakap ringgit Malaysia akan jadi lagi kuat, RM4.30. Then whatever gains yang KBSP dapat based on mark to market punya numbers akan jadi losses. Sebab dia reduce lah. Sebab boleh jadi losses lah, sebab daripada dia punya asset tu tetap dalam bentuk US dollar ataupun foreign currency, tapi bila convert ke ringgit Malaysia on paper dia akan nampak macam dulu aset ni valuation dia is contoh 10 billion, sekarang ni dah jadi 8 billion. It's a loss lah. So that's one thing yang KWSP perlu terangkan kepada rakyat. And to be honest, I don't think diorang selesa sangat lah orang pergi tahu pasal dia punya duit. Tetapi kena faham, ini bukan duit dia semata-mata, ini adalah duit pencarum lah. Cuma kita harap lah pencarum ni boleh faham lah pasal benda ni. Faham lah. Tapi it's a tall order lah. Kita nak mengharapkan rakyat faham pasal benda ni bukan mudah. Lebih mudah marah. Marah tu mudah. So can you imagine the result is good result, good investment returns for the past 1 year, tapi dapat 5.5%. Can you imagine what will happen kalau ringgit strengthen and then KBSP punya tunjuk losses, and then dividend pun rendah, lagilah dia marah. Kalau dapat 5.5% which is an increment compared to last year, dah marah. And then kalau ada pengurangan daripada 5.5% untuk tahun depan, tahun 2024 ni, lagilah orang marah. Kesian saya tengok dia orang ni. So ringgit naik pun ada orang marah, ringgit lemah pun KWSP akan dapat reduce dari segi investment income profit. Betul. And then tadi kita cakap pasal syariah fund Nazri, what do you think? Should we ask the people to convert dia punya savings from conventional to syariah? But take note you boleh convert sekali saja. You tak boleh buat daripada conventional to syariah, lepas tu pusing balik syariah ke conventional. You boleh buat sekali saja. Should they do it based on the numbers yang kita nampak pada hari ini? They should do it kalau dia orang dah nampak, because actually keputusan kita ni, kita buat keputusan normally based on result lah kan Faiz. Biasanya macam kita nampak investment ni dah proven lah, memang setiap tahun baik kan. So kita nampak benda tu, barulah kita buat keputusan untuk pergi melabur dekat situ lah. So sama juga macam syariah compliance ni. So kalau kata contohnya I think 1 tahun mungkin belum cukup baik untuk convince orang bahawa berbaloi untuk pergi kepada patuh syariah. Mungkin after few years, kalau dapat dibuktikan bahawa pulangan di dalam dividen patuh syariah ni dia baik ataupun gap dia tidaklah terlalu besar. Bukan kita kata dia boleh potong konvensional tu, tapi dia jadi lebih kompetitif lah. I think dia boleh menarik lebih ramai orang untuk pergi convert kepada patuh syariah. Tapi again, benda ni kita tak boleh cakap ataupun tidak. At the end of the day, dia bergantung kepada market juga, dan juga pulangan yang didapati diperolehi daripada pelaburan patuh syariah ni. Kalau okey, makin ramailah orang akan masuk ke situ, Faiz. Okay, that's your opinion, I respect it. Tapi in my opinion pula Nazri, okay. Numbers are just numbers.
kalau nak kata numbers ni penting sangat dalam hidup I, maybe tak payah bayar zakat. Sebab zakat tu adalah satu, yalah, pengeluaran kan, 2% daripada my asset. Banyak tu. 2.5%. So in my opinion, perbezaan between 5.5 dengan 5.4 satu tahun, ataupun 5.35 dan 4.75 tahun lepas 0. Berapa tu? 0.6% beza dia. In my opinion is not big enough untuk membuatkan I tak nak pindah ke syariah. So in my opinion dekat syariah. In my opinion, sebagai someone yang contribute sebab I pun contribute as a director of my company, I tetap contribute juga. It's very important for us to hidup dengan tenang. I tak nak duit I yang dalam KPSP ni, sebab ramai orang bila I buat pasal finance selalu cakap pasal riba, bank ni riba. Betul? And then cakap pasal OPR pun riba. Tapi and then I kata ada Islamic financing, ada Islamic banking. Tak ada, itu riba juga. Okay, fine. Kau tak payah pinjam lah. Kau tak beli rumah pakai loan lah, kau pakai cash. Boleh, tapi nanti dulu dia tak ada duit, so dia menyewa. Okay, fine. Itu dia punya pilihan, betul? Tapi KWSP ni, untuk mencarum KWSP ni tak ada pilihan. Kau kerja memang kau kena carum. So, okay, fine. Dulu orang kata KWSP ni ada riba sebab dia invest dekat dalam bank, terutama sekali RHB Bank lah kan, contohnya. Tetapi now KWSP dah ada Syariah Compliant punya fund. Kau dah tak ada alasan lagi nak kata tak nak. So in my opinion, it's just 1 or 2 clicks away untuk convert from conventional to Syariah Compliant. You still will have your money invested in all these companies. Pulangan tu maybe kurang sedikit lah. And of course, walaupun sedikit, over the years compounding effect akan affect. Tapi nothing beats rasa tenang hati lah, Nazri, when you put your money dekat tempat yang lebih tempat yang Syariah Compliant lah. Bukannya tempat yang halal saja, sebab like I said lah, Syariah Compliant tak semestinya maksud dia invest dalam company Islam sahaja, Muslim sahaja. Dia boleh je invest dalam company yang tak ada kena-mengena dengan orang Islam pun. Owner dia semuanya berbangsa bukan Islam. Tapi nak macam mana? As long as business dia tu adalah halal, okay, in my opinion. Alright. So kita ada dua pandangan berbeza dekat situ. Tak ada tapi masalah. Tak ada masalah. Okay, shall we go to the next topic, Faiz? Ke macam mana? I nak cakap sikit lah, Nazri, pasal ni. Dekat dalam media release for EPF ni, ada Nazri. I'm going to share this with my editor supaya our audience boleh nampak. Savings of EPF members by race group. Kaum. Okay. So, ada 16 juta pencarum ataupun account holder dekat KWSP ni. According to them, 8 juta je yang aktif, lagi 8 juta tak aktif. So, based on 16 juta ni, members, 8 juta adalah Melayu. Okay, 50% lah, 50%. Dan 8 juta orang ni, ada savings dalam KWSP sebanyak 332 bilion ringgit. 8 juta, 330 bilion, take note. Okay. Untuk bangsa Cina pula, ada 4.37 juta. Tadi Melayu ada 8 juta, Cina ada 4.37. Senang cakap 4 juta lah, separuh. Tapi savings mereka adalah 613 bilion ringgit. Okay, so sebenarnya Melayu ada 8 juta, tapi savings 300 bilion. Cina ada 4 juta, tapi savings 600 bilion. So nampaknya double average savings dia adalah 4 kali ganda lah berbanding dengan orang Melayu. Betul. Macam mana boleh jadi macam ni? Betul. Nazri. Ini pun kita dah cakap banyak kali lah, Faiz. Ini pun yalah, ada beberapa faktor lah. Dari segi dia orang punya income. Betul, income, yes. Mungkin gaji dia orang kan. Dan lagi satu, dari segi kesedaran macam kita katalah, macam kalau masa lepas COVID pun, yang paling ramai nak keluarkan credit ni sebab apa? Orang Melayu kan. So dari segi itu somehow kita tengok lah benda-benda semua dah affected diorang punya savings lah. Just so that kita tak meninggalkan mana-mana kaum ini ada 1.33 juta million. Savings dia adalah 89 billion. Kalau kita bandingkan dia, the average savings Malay ada RM40,000, Chinese ada RM140,000 dan Indians ada RM67,000. Kaum Melayu yang tercorot lah. Tapi saya pernah buat konten pasal benda ni. And ramai yang cakap dua benda lah, Nazri.
Nombor 1 adalah dari segi income yang macam mana Nazri cakap, dan nombor 2 adalah orang Melayu akan keluarkan duit tu letak dalam ASB. Maybe betul. So kita kena tambah duit ASB lah untuk bandingkan. Tapi let me address this. Nombor 1, kalau cakap pasal gaji, kadang-kadang bila orang tanya macam tu, I tanya benda ni tau, which buat orang marah sikit lah. I kata, I tanya balik lah, kenapa gaji dia lagi banyak daripada kau? Itu I tanya. Kenapa Nazri? You dah pernah kerja, you ada kenal-kenal kawan-kawan dari semua kaum. Kenapa certain kaum ni gaji dia tinggi sikit berbanding dengan kaum yang lain? Dia ada banyak faktor jugalah Faiz. Antaranya adalah, of course lah, the important one adalah education lah. Dan kalau kita tengok dari segi education ni, Melayu memang dia still agak ketinggalan sikit daripada kaum lain, dan pada masa akan datang dia mungkin lebih lagi merisaukan kita. Kalau kita tengok sekarang ni ada pula yang cakap tak payah sekolah kan. Benda tu pun dia tak nampak sekarang, tapi akan pada masa akan datang akan menjadi lebih kritikal lah. Tapi kita tak nafikan jugalah ada beberapa faktor lain yang mungkin boleh efek gaji dia orang tu, disebabkan macam saya cakap tadi, skill ataupun education. Yang kedua mungkin disebabkan oleh discrimination juga Faiz lah. Sebab mungkin kalau kita bekerja dekat company yang non-Malay, mungkin gaji Melayu tidak diberikan setimpal dengan kaum lain ataupun Cina ni. Bukan cerita perkauman, but this is fact. Saya pun pernah di dalam industri tu, saya dapat rasakan macam tu, dan discrimination ni pun akan efek dari segi gaji lah dan sebagainya. Just to be clear, I buat content, I cakap pasal benda ni bukannya sebab I nak sangat, tapi memang data ni ada dekat dalam media release of EPF. Betul. So apa-apa yang I rasa quite interesting untuk di-highlightkan, kita akan keluarkan lah. Tapi dari segi comment discrimination tu Nazri, bukan nak kata I tak setuju, tetapi put it this way lah, pokok tak akan bergoyang kalau tak ditiup angin. Kalau tak ditiup angin. Sorry lah, peribahasa I out sikit lah. Macam mana nak kaitkan tu? Okay. Whatever yang kita lalui sekarang ni adalah disebabkan benda yang berlaku sebelum-sebelum ini. So kalau kita relate balik kepada education, memang tak boleh dinafikan lah ya, peluang untuk sambung belajar untuk kaum Melayu dan Bumiputera ni tinggi sedikit lah berbanding dengan kaum bukan Melayu dan bukan Bumiputera. Contohnya untuk masuk universiti, satu kaum boleh lalu matrikulasi yang ada limit, kuota dia maksimum 10% saja untuk kaum bukan Bumiputera, dan satu kaum lagi selalunya akan go through private period untuk universiti dia. So bila masuknya alam pekerjaan, tak mustahil untuk diorang ni, bukan nak kata balas dendam, tapi macam tak apalah, kita hire orang kita je lah. So isu ni makin lama makin, jurang dia makin lama makin besar. Kalau kita tengok dari segi kewangan pun, jurang dia makin besar based on EPFP numbers. Of course lah, like I said, orang Melayu boleh kata dia letak duit dalam ASB. Tapi habis orang Cina dengan orang India tak ada simpanan dekat unit trust ke, dekat dalam property ke, dia orang pun ada juga. So kita tak boleh nak kata dia ada duit ni, sebab kita tak nampak duit tu unless people come up with these numbers dan cakap kat I, ni sebenarnya total harta Bumiputera, ni banyak ni, ni total bukan Bumiputera banyak, baru kita boleh compare. I tak ada data tu, kalau ada boleh bagi tahu. Tapi dari segi EPF ni kita boleh nampak. Sebab benda ni jualan ni makin besar tau. Makin besar, tak tipu. Recently I tengok dia tak besar sangat, dia tak ada jurang pun. Maknanya number of members tu memang 8 juta dan 4 juta, tapi the savings tu dia similar. Tapi sekarang ni bukan dia jurang ni bukan start melebar masa COVID keluarkan EPF ramai-ramai. Exactly. Lepas COVID tu dia ada jurang, tapi sikit je. Lepas tu sekarang ni I terkejut sebenarnya nampak apa hal jurang makin besar. Betul. Aduh, ya Allah, aku. Last kali pasal KBSP ni, just nak beritahu lah Nazri, untuk orang-orang yang tak bekerja, meaning maybe dia director of their own company, itu pun kerja juga kot macam I, ataupun dia punya own enterprise, ataupun dia jadi rider ke, dia buat kerja-kerja freelance ke, part time ke, apa-apalah yang bukan kerja yang ada EPF. Gaji boleh sebenarnya. Gaji EPF lah. Boleh sebenarnya nak carum dalam EPF ni. Mencarum. They call it voluntary contribution ataupun ISR. Boleh check it out lah. Betul. Okay Nazri, that's all from me for EPF. Macam spokesperson EPF pula ni.
Hey guys, yang tengok this clip ya, ini adalah satu klip pendek saja. Untuk tengok video yang penuh, boleh pergi ke channel FNN Podcast ya. Just Google atau just search je dekat mana-mana social media platform. You akan jumpa terutama sekali dekat dalam YouTube dan juga dekat Spotify. FNN Podcast untuk dapatkan video yang penuh. Thank you.